Pergi ke sungai di hari Rabu, mencuci kain di atas batu. Dari tidak tahu menjadi tahu, itulah tugas seorang guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zainab binti Khalid dengan nombor matrik 146689 merupakan pelajar tahun 2 Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan yang bermajakan sejarah dan bermainakan geografi yang akan membincangkan tentang liku ranjau seorang pendidik. Liku ranjau seorang pendidik merupakan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang guru atau bakal guru untuk mendidik bangsa. Cabaran yang pertama yang perlu dihadapi oleh guru pada masa kini ialah penyesuaian diri dan teknik mengajar dengan sikap keterbukaan dan pemodenan mentaliti masyarakat moden kini yang mana boleh dikatakan tidak mampu untuk dikawal lagi. Hal ini ditambah pula dengan pembangunan teknologi era kini yang semua berita atau maklumat hanyalah boleh dicapai di hujung jari. Sebagai golongan masyarakat yang bertanggungjawab, guru seharusnya sentiasa berhati-hati dan berwaspada dalam melontarkan sebarang kenyataan atau pendapat secara terbuka kerana hal ini dirisaukan akan mengundang perselisihan faham atau pendapat dalam kalangan masyarakat kini. Sebagai seorang bakal pendidik, kita seharuslah mempertimbangkan segala kesan atau implikasi yang akan berlaku hasil daripada kenyataan yang akan dikeluarkan. Hal ini mungkin akan dikeruhkan lagi dengan impak pemodenan teknologi yang semakin berkembang, terutamanya kuasa viral yang tidak pasti kesahihannya. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru, saya akan sentiasa berjaga-jaga dengan setiap kenyataan yang akan dikeluarkan supaya profesion pengguruan tetap dipelihara. Seterusnya ialah cabaran lain yang perlu dihadapi oleh seorang pendidik terutamanya pada masa yang akan datang adalah dengan perubahan atau pembaharuan struktur pendidikan terutamanya yang melibatkan perubahan dasar-dasar pendidikan di Malaysia. Hal ini boleh dikhususkan lagi dengan sebuah kenyataan baharu yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Malaysia yang memansuhkan dan membatalkan peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan ujian pentaksiran tingkatan 3 PT3. Perubahan dasar ini merupakan satu contoh cabaran yang perlu dihadapi oleh bakal guru. Bagi menghadapi cabaran ini, seorang guru haruslah bersiap siaga dari segi mental dan juga fizikal kerana dasar dan struktur pendidikan yang sering berubah-ubah akan memberikan impak dan kesan yang besar kepada guru. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru, saya akan mempersiapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran agar boleh digunakan pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Ahsamuddin daripada kos Sastra dengan Pendidikan bermejakan sejarah dan bermainakan geografi. Untuk hari ini saya akan ceritakan tentang mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru. Pada masa ini, guru mempunyai cabaran yang sangat mencabar, yang mana guru bukan sahaja berhadapan dengan kerana pelajar, malah ibu bapa juga, sehingga menyebabkan guru tidak dihormati lagi. Jika dibandingkan pada masa dahulu, ibu bapa menyerahkan semua tugas kepada guru bagi mendidik anak-anak mereka, termasuklah merotan, denda dan sebagainya, yang bertujuan agar anak mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi di sekolah. Berbeza pula dengan ibu bapa pada masa ini, yang mempercayai semua perkara yang dikatakan oleh anak-anak mereka sehingga menganggap tiada satu kesalahan pun yang dilakukan oleh anak mereka. Kesalahan-kesalahan pelajar sekarang amatlah membimbangkan pihak sekolah, terutamanya guru-guru. Antara kesalahan yang sering dilakukan adalah menghisap rokok, memeras ugut, membuli, biadab dengan guru dengan menggunakan kata-kata kesat dan sebagainya, seolah-olah guru tidak wujud. Walaupun peraturan yang jelas telah ditetapkan oleh pihak sekolah mengenai kesalahan-kesalahan yang tidak patut dilakukan oleh pelajar. Oleh itu,
guru telah mengambil tindakan bagi mengekang gejala-gejala ini daripada terus berlaku, tetapi malangnya setengah ibu bapa tidak menyebelahi guru-guru, malah menyalahkan lagi tindakan guru sehingga sanggup mengheret guru-guru ke mahkamah dengan menyaman mereka. Tambahan juga, hilangnya rasa hormat kepada guru-guru apabila ibu bapa sekarang cenderung menyerang guru tanpa usul periksa apabila tidak berpuas hati dengan tindakan yang dikenakan oleh anak mereka. Hal ini menyebabkan kebanyakan guru keberatan untuk mengambil tindakan terhadap pelajar yang bermasalah. Justru ia menimbulkan persoalan kepada guru sendiri sama ada mereka perlu memejamkan mata terhadap kesalahan yang berlaku, sedangkan memang tugas mereka untuk memperbetulkan kesalahan yang berlaku. Contoh yang jelas apabila negara terutamanya pihak Kementerian Pendidikan dikejutkan dengan video yang tular di mana seorang guru dipaksa merangkak oleh ibu murid di hadapan murid-muridnya sendiri kerana anaknya didenda. Perkara ini telah mencabar profesionalisme seorang guru kerana mengaitkan guru itu sendiri. Ibu bapa sepatutnya berunding terlebih dahulu dengan guru dan pihak sekolah tanpa tindakan yang melulu yang akhirnya boleh memudaratkan diri sendiri. Kesimpulannya, berdasarkan perkara yang telah terjadi ini, saya sebagai bakal seorang guru akan mengambil langkah berhati-hati dan bertindak bijak dalam menghadapi sesuatu situasi di sekolah, terutamanya masalah yang melibatkan pelajar agar profesen perguruan dihormati dan dijunjung tinggi. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zamalia binti M. Husin, nombor matrik 147405. Saya akan menerangkan mengenai video dalam pengkesan aku bakal seorang guru dalam konteks peranan dan juga cabaran menjadi seorang guru. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan banyak berkait rapat dengan kesedaran, keinsafan dan juga tanggungjawab guru sebagai pendidik, di samping mempunyai kelengkapan keilmuan yang cukup dan sahsiah luhur. Segala panduan dan kemahiran disertai dengan keluhuran budi serta pribadi adalah tidak terpisah daripada seseorang guru. Begitulah sewajarnya guru sebagai pendidik yang berkesan. Mereka juga adalah contoh dan juga tauladan untuk murid ataupun pelajar dan juga masyarakat. Namun pada hari ini sering kita dengar bahawa sebahagian besar pelajar sekolah tidak menghormati guru mereka. Guru-guru diperlekehkan oleh ibu bapa pelajar yang mempunyai taraf hidup yang baik. Guru-guru juga disaman atas kesalahan yang tidak setimpal dengan pengorbanan yang diberi. Rasa hormat murid semakin pudar bersama keangkuhan ibu bapa yang tidak meniti beratkan pelajaran dan hanya menunding jari kepada guru di atas kesalahan ataupun kealpaan dan ketidakprihatinan mereka sendiri dalam mendidik anak-anak mereka. Justru itu, sebagai seorang guru, kita perlulah sentiasa ingat bahawa mendidik manusia memerlukan kesabaran yang tinggi dan juga nilai kasih sayang yang kental. Tanpa dua sifat penting itu, guru akan berhadapan dengan masalah. Seterusnya, peranan seorang guru. Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik. Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara, seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid, iaitu dengan memberi ilmu, memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnya berakhlak mulia. Peranan guru yang seterusnya ialah sebagai kaunselor murid. Kaunselor berperanan dalam membantu dan memberi nasihat kepada murid sekiranya mereka menghadapi masalah. Berikutnya, bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, guru berperanan sebagai jurulatih yang mencukil bakat dan potensi murid. Di samping itu,
Guru juga berperanan sebagai penasihat kepada ibu bapa. Guru haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan murid di sekolah dan di rumah dapat diikuti. Kesimpulannya, guru merupakan